Dalam video lepas, aku dah beritahu dekat korang yang mungkin aku akan buat Facebook page untuk aku main game. Aku live stream main game dekat situ. Jadi kalau korang nak support, make sure korang follow Facebook page Hazwan Shah Bebe. Link ada dekat ruangan description kat bawah. Dan apa lagi yang ada dekat link ruangan description kat bawah? Kalau korang nak beli snapback yang macam aku pakai ni, Padu Babe ni, kalau korang nak beli, link dia pun ada dekat ruangan description kat bawah. Snapback yang aku pakai ni dikeluarkan oleh Padu Babe Studios. So what's up bro, sis dan mother father sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan. So sekarang ni kita dalam PKP 2.0, tengok pada negeri juga sampai 26 Januari. Mungkin kat sini ramailah yang akan cuba membuat konten. Tak kisahlah konten dekat TikTok ke, dekat Instagram ke, dekat Facebook ke, ataupun dekat YouTube ni sendiri. So dalam video kali ni aku nak share dekat korang macam mana aku boleh terjebak dalam industri per-YouTuber ni. Per-YouTuber, bapak gempak siang ayat. Dan juga macam mana aku boleh join ML Studios. Dan lepas tu aku akan kongsi dekat korang macam mana korang pun boleh jadi YouTuber ataupun konten korang boleh di-upkan dekat ML Studios. Aku cerita dulu macam mana aku boleh terjebak dalam industri YouTube ni. Pada awalnya aku tak pernah terfikir pun yang aku akan buat YouTube semua kan. Tapi aku pernah terfikir nak kerja dekat mana-mana company yang involve dengan YouTube ataupun apa-apa filem ke apa ke. Sebab time tu minat aku untuk edit video tu datang balik. Sebab masa aku kat sekolah dulu, time aku form 3, form 4, aku suka edit video. Pian daripada Padu Babe Studios, dia ada buka tawaran siapa nak jadi apprentice dia dekat channel baru dia. Dia punya side project iaitu Abugit Studios yang cover pasal tech, gadget dan juga gaming. Memandangkan aku minat dekat niche tech, gadget dan gaming, aku pun email lah ke abugitstudios@gmail.com tu, bagi tahu yang aku want to be a part of Abugit Studios. Pian ada balas email aku, dia ajak jumpa, dah sembang-sembang aku apa semua. Aku cerita lah yang aku dah lama tinggal edit video tapi aku nak mula balik apa semua. Time tu dia tak bagilah sebab dia nak muka aku yang muncul dekat Abugit Studios tu. Sebab yelah, dia nak kata biar muka dia muka makan, dan muka tech, gadget, gaming yang dia nak buat ni muka baru. Sebab dia nak bagi peluang dekat orang baru kan. Aku pun give a try. Aku hantar 1-2 video. Lepas dah hantar 1-2 video tu, dia editkan dan bila di up dekat Abugit Studios, time tu aku pun tak sangka lah yang sambutan macam okey kan. Dan lagi-lagi bila aku baca ruangan komen kat bawah, apa, Malaysian memang supportive gila lah. So yang tu cara macam mana aku boleh terjebak dalam YouTube lah, iaitu channel Abugit Studios. Sebelum aku ada channel sendiri, aku cerita pula perjalanan aku boleh join ML Studios ni. Okay, time tu aku ingat lagi, aku tengah kerja. Time tu aku baru sampai, tiba-tiba aku tengok ada seorang brother ni lah kan. Dia hantar anak dia main dekat tempat kerja aku tu. Sebab aku kerja kat playground budak bawah 12 tahun dekat Ayo ICT Mall, Dreamworld Playland. So bila aku pandang brother tu, aku rasa macam apa, Mamat ni macam kenal je kan. Aku rasa macam aku pernah nampak dia. So bila aku tanya, bro, asal lah aku macam pernah nampak kau bro? Dia dengan bangganya cakap, oh aku ML Studios kan. Lepas tu aku macam, aku rasa aku tak nampak dia dekat ML Studios lah. Lepas tu aku try refresh sikit-sikit. Oh, baru aku tahu yang aku nampak gambar dia dekat gambar akak saudaraku. Kira akak saudaraku ada ambil gambar dengan dia lah. So dia kata, oh dia kenal akak saudaraku ni dekat program Jom Fit lah apa benda kan. Lepas tu aku pun cerita lah yang aku ada buat YouTube dengan Abugit ni semua kan, since dia dah bagi tahu dia ML Studios. And then lepas tu dia kata, jom pergi makan. Dekat situ kat dia ajak aku pergi makan sebab kebetulan dia ada review kedai makan yang berdekatan dengan tempat kerja aku kan. So aku pun pergi. Bila aku pergi, aku jumpa lagi seorang brother ni lah. Brother ni korang boleh nampak dia dekat ML Studios, aku rasa sekali je dia buat video. Tapi dekat ML Community memang nampak dia banyak kali lah. Nama glamour brother tu Apit My Black. So sembang punya sembang time tu, tak silap aku Apit My Black ni kata, hantarlah video kan. Lepas tu aku pun kata, okey lah nanti aku akan cuba hantar. Tapi aku ambil masa yang agak lama kot, seminggu 2 minggu lepas tu baru aku rasa macam nak mula cuba hantar lah. Dan time tu, tak silap aku sembang time tu dia kata boleh je hantar video tech, gadget, gaming kan. Tapi time tu aku rasa macam tak nak. Aku nak buat something different, benda yang aku minat. Dan benda tu aku rasa dekat Malaysia ni macam tak ada orang cover lagi. Jadi aku pun hantarlah first video aku dekat ML Studios, iaitu wrestling, fake ataupun real. Lepas video tu dapat sambutan yang agak gila babeng. Lepas tu aku ada sembang dengan Apip ni, dia Apip tu kata hantar lagi video kan.
So Apip ni dia apa ni lah, salah seorang staff dekat ML Studio juga. So aku pun hantarlah video kedua, aku hantarlah video ketiga, and then lepas dah hantar video ketiga tu, beberapa hari lepas tu aku ada upload satu story ni dekat Instagram. Tertengok sekejap lah time tu macam siapa yang dah tengok story tu, sebab dah ada 2 orang. Tiba-tiba aku nampak nama Mat Lutfi. Time tu aku tengok macam ni bukan akaun dia yang apa, akaun public figure dia yang aku follow. So time tu macam aku tanyalah, aku DM akaun Mat Lutfi tu, aku tanya, ini akaun legit ke akaun fake kan? Maksudnya ada orang menyamar jadi Mat Lutfi kan. Dia kata legit. Dari situ aku sembang-sembang dengan dia. Lepas tu dia kata dia dah suruh staff dia jemput aku datang ke studio. Dan memang style ML Studio ni, kata kalau korang dah hantar video beberapa kali, video korang pun ada sambutan dan diorang pun suka dengan konten korang, dengan kualiti video yang korang hasilkan ke apa kan, diorang akan panggil korang juga untuk pergi ke studio. Dan bila sampai dekat studio ML Studio tu, sekali korang datang, korang kena shoot terus 8 topik So masa aku pergi untuk kali pertama tu pun, aku terus datang shoot 8 topik. Dari situ aku dah mula rapat lah dengan geng-geng ML Studio. Aku join diorang punya futsal apa semua. Sampailah ada satu masa tu aku intern sekejap dekat ML Studio. Intern bukan sebab apa pun, sebab time tu aku confused kan, aku nak beli MacBook ke nak beli gaming laptop. Maksudnya aku nak edit video lepas ni pakai Adobe Premiere atau Final Cut Pro. Aku cari editing software yang akan buat kerja aku jadi lebih laju. So back to the point balik, bila aku dah rapat dengan community ML Studios ni, aku ada lepak dengan Mat Lutfi semua. Mat ada bagi tahu kat aku baik hang buat channel pasal wrestling, sebab kat Malaysia tak ada orang buat lagi. Once dah ada orang buat, susah kan. So better aku mula dulu. Jadi aku pun try untuk mula dulu. Aku pun buat first video dekat channel aku sendiri. Itulah first channel aku, Hazwan Shah Wrestling. Bila aku dah buat first video, second video, third video, aku tak sangka sambutan time tu. Sebab aku jenis yang tak expect tinggi tau. Bila aku buat satu video tu, aku just macam mengharapkan first video time tu aku just harap at least naik dalam 10 subscribers, and then at least boleh dapat dalam 100 view kan. So aku target macam 10 video pertama macam tu, 20 video pertama naiklah sikit, naik daripada 100 view boleh jadi 500 view ke apa kan. Aku target kecil lah, berbekalkan dengan apa yang aku dah belajar dekat Abu Git kan, macam mana aku shoot sampaikan video dekat ML pun sama juga. Aku apply benda tu dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni. Cuma editing time tu aku macam baru lagi nak mula balik sebab aku dah tinggalkan lebih daripada 10 tahun. So editing aku belajar slow-slow, aku tengok YouTube balik macam mana kan. Sebab dulu time aku kat sekolah aku main Movie Maker je. Time tu itulah editing software yang paling mainstream orang selalu pakai kan. Bila aku dah nak buat YouTube tu time tu macam orang dah pakai Adobe Premiere. Jadi aku cuba edit guna Adobe Premiere, belajar banyak kat YouTube So buat channel wrestling, aku pun tak sangka lah agak laju juga channel wrestling tu bergerak. Kalau tak silap aku orang pertama yang buat pasal wrestling dekat Malaysia ni. Dan mungkin juga aku dapat jumlah subscribers yang okey tu disebabkan ML Studios Orang dah kenal muka aku muka wrestling, jadi dia nak pergi support lagi. Sebab video kat ML Studio seminggu sekali aku datang tu, aku bukan shoot wrestling je, aku ada shoot Naruto lah dan macam-macam konten lain lagi kan. Kalau tak seminggu sekali pun mungkin sebulan sekali 2. Lepas tu setiap video tu 3 minit. Orang rasa tak cukup, jadi dia nak panjang lagi, dia nak lagi. Pasal tu lah aku buat channel Hazwan Shah Wrestling. So kat situ aku buat konten yang kebanyakannya panjang-panjang dan rupanya memang ramai orang rasa tak cukup 3 minit tu. Dan aku time tu rasa macam terima kasih kat Mat Lutfi sebab suruh. Terima kasih kat Abu Git Studio sebab dah bagi aku experience macam mana untuk nak buat video dekat YouTube ni. So macam tu lah aku boleh ada channel YouTube aku sendiri, Hazwan Shah Wrestling. Aku create lagi satu channel yang korang tengok sekarang ni, channel Hazwan Shah Bebek. Aku fikir channel ni aku boleh buat channel vlog dan apa-apa yang aku nak buat. So aku still target kecil juga. Aku time tu target first video sampai video yang ke-5 aku nak at least 500 view kan, paling cikai. Tapi tak sangka jugalah video yang beratur mall tu boleh dapat 30,000 lebih kan views. Dan untuk jumlah subscriber pun aku still target kecil, somehow go big juga. Alhamdulillah tu rezeki kan. Aku rasa memang banyak gila lah aku improve bila aku dah
involve dengan tiga-tiga channel ni. So sampailah sekarang ni kita dah pun ada channel Hazwan Shah Bebek, 4,000 subscribers. Thank you to all yang subscribe. Kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, tunggu apa lagi guys? Make sure tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. So aku dah cerita panjang lebar dah macam mana aku boleh terjebak dekat YouTube, ML Studios, Abugik Studios, Hazwan Shah Wrestling ni semua. Sekarang ni aku nak share dekat korang macam mana korang pun boleh jadi YouTuber, korang pun boleh ada channel sendiri, korang pun boleh muncul dekat Abugik Studios dan juga ML Studios. Ok, kata kalau korang nak join ML Studios, yang ni aku dapat DM daripada ramai gila orang tanya macam mana nak hantar video dekat ML Studios ni. Ok, first kali nak buat video untuk ML Studios, korang pergi Instagram ML Studios, tengok dekat story highlight diorang, dekat situ ada guideline untuk video korang, macam mana lighting ke, korang punya position ke apa dan sebagainya, audio kena jelas, semua ada dekat situ. Itu guideline nak buat video. Dan topik apa yang korang nak pilih, yang ni terpulang lah pada korang, topik yang korang minat ataupun isu semasa ataupun topik yang korang rasa berguna untuk rakyat Malaysia ni nak dengar lah kan. Dan presentation korang ataupun cara korang sembang mestilah menarik lah, korang jangan macam kaku, kayu, stiff kan. Dan satu tips tambahan lah, untuk topik ni better korang jangan buat topik yang short sendiri lah. Korang rasa macam korang nak cerita kat semua orang, tapi sebenarnya tak ada orang pun nak tahu kan, macam pengalaman korang hampir bergaduh, hampir accident ke apa ke, yang tu semua mungkin tak perlu lah kot. Tapi ceritalah pasal topik yang boleh buat rakyat Malaysia ni macam, wah aku baru tahu benda ni kan. Contoh macam first video aku lah kan, wrestling ni fake career, ramai gila nak tahu wrestling ni berlakon ataupun tidak. Ataupun baru-baru ni ada video apa dekat escalator tu ada berus tu, untuk bersihkan kasut ke apa kan. Video-video macam tu buat orang tertanya. Topik macam tu nice sikit kalau korang nak bawa ke MS Studio, korang nak review movie ke anime ke apa pun okey juga. Korang pun boleh hantar video korang dekat Abugik Studios lah, as long as quality video dengan audio ok. Dan untuk jadi YouTuber ni, ramai kata sekarang ni PKP 2.0 antara masa yang sesuai juga, sebab kita nampak ramai gila YouTuber yang naik pada PKP 1.0 dulu. So ramai jugalah yang nak ambil kesempatan dekat PKP 2.0 ni untuk buat konten kan. Dan aku rasa kat sini kan, mungkin kalau korang tak lalu ML Studio ke Abugik Studio macam aku, tak lalu mana-mana channel, terus nak buat sendiri pun, aku rasa tak ada masalah kat sini. Just korang kena study lebih. Contoh ada channel Project Share kat situ, dia ajar macam mana korang nak grow kan korang punya YouTube. Selalu study benda-benda ni, sebab awal-awal time aku join pun aku study benda-benda ni juga, macam mana aku nak improvekan quality video, aku nak improvekan editing, semuanya aku belajar. Tapi yang paling penting, korang jangan nak tunggu video korang tu sempurna. Tak, korang mula je dulu dengan apa yang korang ada, kamera smartphone ke webcam. Aku dulu mula dengan webcam kot. Memang quality video sucks gila lah kan. And then dari segi quality video, quality kamera, lighting, cara penyampaian korang, quality editing, yang tu by the time korang slow improvekan lah. Kadang-kadang mungkin korang tak nampak benda tu, tapi mungkin korang punya audience akan bagi tahu dekat ruangan komen kat bawah. So guys, itu saja untuk video kali ni. Thank you layan video aku ni sampai habis. Aku rasa panjang gila aku sembang kan. Memang aku ni suka bercerita agaknya. Untuk korang yang nak hantar video dekat Abugik Studios ke, dekat ML Studios ke, all the best. Dan untuk korang yang nak buat YouTube channel sendiri, all the best. Apa yang aku belajar daripada channel-channel yang ajar macam mana nak grow YouTube ni, diorang kata the best time untuk mula adalah sekarang. Jangan delay, jangan nak tunggu perfect, jangan nak tunggu sempurna. So, mulakan sekarang. I'll see you guys again in the next video. Motherfather.